Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Pagi ni, ini adalah kelas pertama cikgu dengan awak dalam tempoh PKP ni ya. Banyak yang kita dah tertinggal, jadinya cikgu rasa tekuk juga lah cikgu cakap seorang-seorang menghadap video ni, menghadap kamera ni kan. Tapi tak apa, cikgu cuba untuk bagi awak faham ya. The last 2 subtopik yang kita belum belajar lagi dalam bab 3. Cikgu rasa cikgu dah ajar persamaan kimia, tapi cikgu pun tak ingat So cikgu akan mulakan dulu dengan persamaan kimia. Ada pelajar yang tanya dengan cikgu, ada yang tak faham, ada yang tak jelas ya. Jadi cikgu akan buat satu video ni tentang persamaan kimia saja. Kita tengok beberapa contoh dan bagaimana kita nak imbangkan persamaan tersebut. Okay, yang pertama apa yang awak perlu tahu tentang persamaan kimia. Bila awak nak menulis dia punya formula, awak kena tahu 3 benda. Yang pertama adalah atom ya. Yang pertama adalah atom, yang kedua adalah molekul ya. Dan yang ketiga adalah ion ya. Yang ketiga adalah ion. Atom, bagaimana kita nak tahu benda tu atom? Macam mana nak tulis atom? Atom ni dia single, unsur yang single ya. Unsur yang single ni hanya berlaku pada logam sahaja. Contoh, tak apa, kita tengok ya. Contoh, kalau dalam soalan tu disebut ferrum ataupun zinc bertindak balas dengan apa ya. Ferrum tu apa? Logam. Ataupun natrium bertindak balas dengan apa ya. So benda-benda logam ni daripada kumpulan 1 sehinggalah kumpulan 13 ya. 1 sampai 13 termasuk unsur peralihan sekali ya. Unsur peralihan yang berada di tengah-tengah tu, kalau awak tengok, cek jadual kala awak, awak keluarkan modul awak ya. Sambil-sambil awak tengok ni, tengok balik, cek balik modul awak 1 hingga kumpulan 13. Termasuk unsur peralihan ya. Termasuk dalam kategori logam. Logam ni kita tulis dia, kalau soalan tu minta single saja, so kita akan tulis okay, ferrum, formula dia Fe 1. Ataupun zinc Z ya. Satu saja. Dia bukan ion, dia bukan molekul, tapi dia atom. Atom ni dia single, dia kosong. Dia neutral. Zinc, lagi apa lagi? Dia bagi aluminium Al, aluminium ya. Okay. Kalau untuk molekul pula, molekul cikgu beritahu awak, dia adalah unsur bukan logam ya. Unsur bukan logam. Satu lagi ya, logam. Atom juga satu lagi, ada satu bukan logam, iaitu karbon, kumpulan 14. Karbon dia wujud dalam bentuk kalau dia single saja, dia wujud dalam bentuk atom. Kalau dia single, kalau soalan tersebut karbon bertindak balas, so karbon C saja ya. Dia tak ada C2, tak ada C3, tak ada ya. Molekul pula datangnya daripada kumpulan 15 sampai kumpulan 17 ya. 15 sampai 17, iaitu yang ini wujud dalam bentuk diatom ya. Kumpulan 15, kalau disebut nitrogen wujud dalam bentuk diatom N2. Kalau disebut oksigen wujud dalam bentuk diatom. Diatom bermaksud bila dia diatom, dia lebih daripada satu atom, dia jadi molekul lah ya. Molekul ialah unsur ataupun sebatian yang terdiri daripada daripada 2 ataupun lebih atom berpadu secara ikatan kimia ya. Kemudian kita ada oksigen, lagi kita ada kumpulan 17, klorin. Sebut klorin, dia tak ada sebut klorin 2 tapi bila kita tulis formula, kita tulis Cl2 ataupun F2, fluorin. Lagi apa lagi? Iodin ya. Okey. Dan ada juga molekul yang terdiri daripada 2 atom yang berbeza ya. 2 atom bukan logam yang berbeza. Contoh, carbon dioxide. Ini awak kena hafal jugalah lagi apa lagi? Air, H2O. Bila kita sebut air, H2O. Lagi kita sebut satu lagi, ammonia. Nama dia ammonia, NH3 ya. Yang ini benda-benda yang awak perlu ingat. Molekul ya. Molekul yang lain tak payah ingat ni. Kumpulan 15 hingga 17 ni ingat. Bila
15, 17, nampak je kumpulan ni mesti ada dua. Yang ini awak kena ingat. Karbon dioksida, air, ammonia, lagi yang popular lagi apa lagi? Karbon monoksida, CO, contohlah. Ya. Okey, itu molekul. Kalau ion pula, ion mesti terdiri daripada unsur logam berpadu dengan unsur bukan logam. Ya. Ion cikgu dah ajar awak kalau nak kahwin tu kena hafal setiap ion-ion dia. Ion, kan? Kalau natrium, Na+. Lagi kalau Cl minus. Dah hafal kan? Kalau nak kahwin mesti ada besok OO soponopo tu kena hafal. Macam mana kita nak tahu dia ion? Bila soalan tersebut natrium klorida. Nampak? Natrium logam. Klorida bukan logam. Jadi dua tu berpadu, awak hafal dia punya ion Na+, Cl minus, jadi gabungkan. Bertindak balas dengan air. Tulislah NaCl plus H2O. Itu contoh. Lagi apa lagi? Ferrum oksida, ferrum klorida. Ferrum klorida, ferrum logam, klorida bukan logam. Fe2 plus, Cl minus. Jadi silangkan, dapat FeCl2. Ya. So awak kena ingat tu. Kalau ion mesti dia terdiri daripada logam dengan bukan logam bergabung membentuk suatu sebatian. Ya. Sebatian yang kita panggil sebagai sebatian ion lah. Okey. So itu untuk pengenalan awal. Okay. Sekejap cikgu ambil pemadamnya. Okey, kemudian baru kita buat tindak balas. Contoh soalan tanya awak. Kita pergi yang ringkas lah, kita ambil yang simple dah. Ferrum tambah dengan oksigen. Kita akan dapat, soalan bagi terus direct macam ni ya. Kita akan dapat ferrum oksida. Kita just nak dia punya formula dia ataupun dia punya persamaan, formula bagi persamaan tersebut kan. Kalau ferrum di sini, ferrum adalah logam. Jadi ferrum kita mesti dalam bentuk atom. Ya, tambah dengan oksigen. Oksigen kumpulan 16. Jadi dia wujud dalam bentuk molekul. Jadi oksigen kita O2. Kemudian ferrum oksida. Ferrum logam, oksida bukan logam. Kita jangan gabungkan terus ya. Jangan gabung ni FeO2 minus. Bukan, tak boleh. Ya, mesti tengok yang ni, ferrum dengan oksida. Jadi ferrum, ingat ini logam, ni bukan logam. Jadi dia bentuk ion. Bentuk dia apa? Fe apa? Fe2 plus, O2 minus. Jadi silang-silang dua-dua. Jadi dua-dua boleh ringkaskan. Kita akan dapat FeO lah. Ya, FeO. Jadi tambah sini FeO. So ini adalah persamaan kita. Ya. Kalau jawab begini betul tak? Betul. 1 markah. Tapi betul ke lagi? Tak betul lagi sebab kita belum imbang. Yang kedua baru kita imbang. Imbang cikgu cakap apa? Genapkan yang ganjil. Macam mana kita nak genapkan yang ganjil? Fe ya, 1 di sini. Sini pun 1. Oksigen 2. Sini 1. Jadi kita kena genapkan yang ganjil. Sini ganjil 1, jadi kita kena letak 2 di depan. Jadi dia jadi oksigen dah dapat 2. Sini oksigen 2. Tapi bila awak letak sini 2 depan, mesti kena letak 2 depan ya. Jangan awak pergi letak 2 di belakang, tak boleh. Ya. 2 ni perkali sahaja. Nombor subscript adalah nombor yang berada di situ. Dia memang dah lekat dah kat situ. Awak tak boleh tambah 2 kat sini, salah. Ya, mesti tambah 2 tu di depan. Bila awak tambah 2 di depan, jadi Fe kita juga jadi 2. Bila Fe kita jadi 2, di sini 1, jadi kita kena letak sini 2. So baru kita dapat timbangkan dia 2 markah. Okey. Yang pertama. Yang kedua, kita tengok contoh lain ya. Kalsium karbonat tambah dengan asid hidroklorik, kita dapat kalsium klorida tambah air. Ya. Kalsium karbonat tambah asid hidroklorik dapat kalsium klorida tambah air.
tambah karbon dioksida. Cikgu dah tulis siap kan? Kalau dalam soalan dia buat dalam bentuk dinamakanlah karbon dioksida, tapi kita kena dalam bentuk formula. Okey, so kalsium karbonat, kalsium logam, karbonat bukan logam. Ya, ingat karbonat CO3 2 minus. Ingat kalsium, awak tulis ni kalsium 2 plus, karbonat CO3 2 minus, logam bukan logam. Jadi silang-silang 2 2, silang 2 2 jadi habis. Dapatlah CaCO3. Ya. Tambah dengan asid hidroklorik. Asid hidroklorik, kena ingat asid ya, ada beberapa asid ya. Asid hidroklorik HCl. Ya. Asid sulfurik H2SO4 dan juga asid nitrik. Ya. Asid nitrik adalah HNO3. Ya. Ini nama asidnya. Asid 3 ni kena hafal, kena ingat. Ya. Kalau tak hafal pun boleh je kan. H dengan asid hidroklorik. Asid mesti ada H di depan. H. Pasal klorida, ni hidroklorik adalah klorida. H plus, Cl minus. Jadi silang-silang dapat HCl. H2SO4. Kenapa dapat begini? H adalah H plus. SO4 2 minus. Jadi 2 minus ni plus minus silang-silang awak akan dapat 2 di sini, 1 di sini. Jadi H2SO4. HNO3 H plus, NO3 minus. Jadi silang 1 1 jadi HNO3. Ini asid nitrik. Okey, HCl tambah HCl. Okey, awak akan dapat apa? Ni plus. Ni mesti tanda anak panah menghasilkan. Ini adalah perkataan menghasilkan. Produce. Okey, kalsium klorida. Kalsium klorida. Ini kalsium adalah logam, klorida bukan logam. Jadi dia membentuk ion. Kalsium 2 plus, klorida minus. Kalau tak pasti lagi buat dulu. Ataupun dah boleh congak dalam kepala. CaCl, Ca2 plus, Cl minus. Silang-silang, sini 2, sini 1. Ya, jadi dapat CaCl2. Ya. Tambah dengan air. Air kita dah tahu dah. Air apa? H2O. Sorry, papan kecil. Ya. Papan putih juga kecil. Jadi memang kelam kabut sikit lah. Tambah dengan last kali karbon dioksida. Yang ini panjang sikit. Bila panjang sikit, macam mana awak nak buat dia persamaan dia, ataupun ni dah siap persamaan, betul lah. Cuma macam mana kita nak imbang. Kena buat berhati-hatilah bila imbang. Buat satu-satu. Kalsium. Kalsium di sini ada 1. 1 kiri, 1 kanan. Jadi cukup. C ada 1. 1 di sini. Kalsium Kalsium ada 1, sini pun ada 1. Okey. Oksigen 3. Tengok. Oksigen sini 1, sini 2. Jadi 3 cukup oksigen. Hidrogen. Hidrogen sini 1, sini ada 2. Jadi cakap apa? Genapkan yang ganjil. Bila genapkan yang ganjil, sini 2, sini 1, letak 2 di sini. Ya. Bila sini letak 2, jadi diefek pada klorida. Klorida sini pun dah jadi 2. Bila klorida sini jadi 2, tengok sini. Sini kan kiri 2, kanan pun 2. Okay, jadi dah imbang. Ya. Dapatlah kita kalsium karbonat tambah asid hidroklorik menghasilkan kalsium klorida tambah dengan air. Okey. Alright. Boleh faham? Kalau tak boleh faham juga, cikgu akan latihan dalam modul tu ada banyak. Kalau awak lihat ada banyak ni. Cikgu tak tahu ada berapa banyak. Mungkin ada dalam 30 ataupun 40 soalan. Ya, jadi jawab soalan tu. Ya, cikgu nak perbincangan kita kalau boleh hari ni juga, dalam waktu kita PMP ni, cikgu nak awak buat latihan tersebut. Kalau ada soalan yang tak faham, snap, tangkap gambar, bagi tahu kat cikgu akan jelaskan dalam grup WhatsApp kita. Ya. Dan cikgu harap kerjasama awak jawab dulu. Jawab satu. Ya. Supaya awak boleh faham dengan jelas. Cikgu tak nak lagi masuk penyelesaian masalah. Kita buat yang ni dulu. Ya, yang ini kalau awak faham betul-betul yang ni, penyelesaian masalah sebenarnya lebih mudah. Ya. Cikgu harap awak boleh ikutlah. Okey, so sampai di sini saja video cikgu. Kita akan sambung lagi. Cikgu akan buat lagi video untuk awak dalam tajuk penyelesaian masalah bagi persamaan kimia. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan terima kasih.